Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Dah sedia belum nak belajar ni? Okey, so untuk hari ni kita akan masuk subtopik baru dalam reka bentuk makanan. Sebelum tu cikgu rewind balik apa yang kita dah belajar minggu lepas. Kita dah tengok alatan dan juga perkakasan dalam dalam membuat proses reka bentuk makanan. Okey, so jom kita tengok contoh-contoh alatan dan juga cara nak aplikasi, pisau dan sebagainya. Ini contoh perkakasan. Okey, yang kita gunakan dalam kehidupan seharian untuk memudahkan kita untuk membuat reka bentuk makanan. Okey, jadi untuk hari ini kita akan masuk melakar serta menjustifikasikan reka bentuk dan juga pembukusan makanan. Maksudnya dua benda untuk hari ini yang awak akan belajar. Satu, macam mana nak buat lakaran reka bentuk makanan, dan satu lagi macam mana nak buat lakaran untuk pembukusan makanan. Kalau tajuk-tajuk sebelum ni awak hanya akan buat satu lakaran saja untuk satu tajuk kan? Tiga lakaran lah. Satu lakaran bermaklumat, berwarna sampailah yang lengkap. Tapi untuk reka bentuk makanan, awak akan menghasilkan dua lakaran. Satu, reka bentuk pada makanan itu sendiri, dan satu lagi reka bentuk kepada pembukusan makanan. Biasa kalau awak beli makanan, mesti ada bukus tu kan? Yang membungkus tu lah. Tak adalah nasi lemak tu awak beli tanpa pembungkus. So maksudnya bila awak beli makanan, mesti ada pembukusannya sekali. Macam tu lah awak akan buat lakaran pada hari ini. Okey, yang pertama awak akan buat melakar reka bentuk makanan. Okey, lakaran reka bentuk makanan biasanya dihasilkan berdasarkan tema atau apa yang dikehendaki oleh pelanggan. Ini contoh dia, lakaran. Lakaran pada makanan itu sendiri. Macam mana kita nak lakarkan? Okey. Yang kedua, melakar reka bentuk pembukusan. Okey, reka bentuk pembukusan yang akan dihasilkan hendaklah bersesuaian dengan makanan yang akan dibuat. Berikut merupakan contoh lakaran reka bentuk pembukusan yang sesuai dengan reka bentuk makanan di sebelah ni. Ini reka bentuk makanan. Jadi macam mana pembukusan yang sesuai untuk kita bungkus makanan sebelah ni? Dengan pelbagai jenis design. Idea untuk bungkus makanan. Okey, kita boleh tengok So kita boleh pilih mana yang sesuai untuk makanan yang kita dah lakar tadi. Boleh faham tak setakat ni? Untuk topik ni, awak kena jelas. Awak kena buat dua lakaran. Satu lakaran reka bentuk pada makanan itu sendiri dan satu lagi reka bentuk kepada pembukusan. Okey, maklumat yang mesti ada pada lakaran. Seperti biasa, yang pertama mesti ada prinsip reka bentuk. Yang kedua mesti ada elemen reka bentuk. Mesti ada dimensi. Dimensi ni maksudnya lukisan tu mesti 3D. Dan juga bahan yang digunakan. Awak kena label bahan-bahan yang awak gunakan dalam reka bentuk tersebut. Okey. Elemen seperti biasa, kita ada garisan, rupa, ruang, bentuk, saiz, warna, tekstur dan juga nilai. Pilih mana yang sesuai. Kalau prinsip kita ada 10, keseimbangan, pergerakan, kontras, pengulangan, keringkasan, kesatuan, pelbagaian, harmoni dan juga penekanan. Pilih mana yang sesuai dengan reka bentuk yang awak cipta. Okey, justifikasi lakaran reka bentuk makanan dibuat berdasarkan elemen dan juga prinsip reka bentuk yang dicipta. Okey, ini antara contoh jadual justifikasi elemen reka bentuk makanan. Seperti ini awak sepatutnya buatlah. Okey, sama ada contoh garisan awak guna ataupun tidak. Kalau guna, apa justifikasi dia? Kalau tak guna, boleh kosongkan. Okey, ini jadual ni boleh diubah sesuai mengikut kreativiti pelajar lah. Okey, ini untuk prinsip. Sama juga macam elemen tadi. Okey, boleh guna. Okey, ini untuk kita dah selesai bahagian reka bentuk makanan. Sekarang kita masuk kepada pembukusan makanan. Yang mana kriteria yang perlu ada ialah yang pertama tanda jenama. Yang kedua piktografi. Ketiga warna, ilustrasi, reka bentuk, saiz dan juga maklumat. Kita akan tengok setiap satu ni sebab dia sangat penting sebab kita nak pasarkan makanan tersebut. Okey, pembukusan makanan ni ialah satu mekanisme yang digunakan kaedah sains dan juga teknologi dalam memelihara produk bagi tujuan pengedaran, restoran, jualan dan juga penggunaan. Sangat penting untuk membungkus makanan. Pembungkusan makanan ini juga melibatkan proses reka bentuk, penilaian dan juga pemasaran. Kalau pasal semua benda mesti ada bungkusan. Okey, yang pertama kita masuk kepada tanda jenama. Okey, merupakan nama sesuatu produk atau perkhidmatan. Okey, berfungsi untuk memperkenalkan kepada pembeli. So ini antara jenama-jenama yang awak selalu dengar. Saji, Adabi, Ramli, FGV, Bernas, Ayam Mas dan banyak lagi. McDonald, KFC, Mary Brown dan sebagainya. Itu adalah jenama. Mesti ada tanda jenama. Okey, yang kedua piktografi. Okey, piktografi ni digunakan untuk mencipta jenama melalui sesuatu produk.
Okey, matlamat utama piktografi adalah mengatur teks dalam bentuk yang mudah untuk dibaca dan menarik pandangan. Okey, setengah pengguna lebih suka mengingati simbol daripada nama sesuatu produk tersebut. Penggunaan pelbagai bahasa dapat menarik perhatian pengguna. Piktografi yang unik dan juga kreatif dapat menarik perhatian pengguna juga. So kita tahu ini adalah McDonald. Teks inilah yang kita panggil piktografi. KFC, Nestle, Milo, apa lagi? Mary Brown. Apa lagi? Kita ada Tea Life. So apa-apa saja yang ada perkataan itu kita panggil piktografi yang mudah untuk kita ingat. Kat mana-mana saja kan, kalau awak nak pergi ke mana-mana, nak pergi beli barang apa-apa, so dia ada piktografi mudah untuk kita ingat. Okey, warna. Warna diwujudkan identiti sesuatu produk serta menyatakan sesuatu maksud. Warna juga memberi kesan secara langsung kepada reka bentuk pembungkusan makanan. So kita dah tahu, kalau warna purple ni, kita dah tahu ini perisa grape. Kalau yang warna orange ni kita tahu dah perisa peach. Kalau hijau kita dah tahu perisa apple. Ini sebagai contoh untuk warna. Kalau merah kita dah tahu itu pedas dan sebagainya. Ilustrasi berperanan menggambarkan produk yang dibungkus. Okey, digunakan juga yang digunakan perlulah menarik, unik, kreatif dan juga sesuai dengan reka bentuk yang dibungkus. Okey, ilustrasi ini juga tidak terlalu padat supaya dapat memberikan keharmonian reka bentuk pembungkusan makanan. Ilustrasi ini maksudnya gambaran kepada dekat pembungkusan tu. Apa yang ada pada pembungkusan. Contoh Milo kita nampak. Ini ilustrasi dia. Nutella nampak tak? Dia punya ilustrasi dia kat sini. Kalau susu, kita nampak aliran susu. Ini maksudnya ilustrasi produk tersebut. Kita selalu beli kan. Kalau kita beli, contoh kita beli spaghetti. So, dia dah tunjuk cara nak hidangkan spaghetti tu. Banyak lagi contoh-contoh lain. Coco Crunch. Kalau tengok dekat kotak Coco Crunch tu, dia dah tunjuk ilustrasi macam mana Coco Crunch tu boleh disajikan, boleh dimakan dengan susu dan sebagainya kan. So, itu ilustrasi. Okey, reka bentuk pembungkusan perlu menepati kriteria seperti ergonomik, mudah dibawa, selamat digunakan, mesra, alam. Okey, reka bentuk ini juga perlu sesuai dengan produk yang hendak dibungkus. Sebagai contoh, ini nasi lemak yang selalu kita tengok kan. So, kita ada pelbagai jenis pembungkusan supaya ada kriteria-kriteria ni. So, ini nasi lemak. Ini cara pembungkusan yang moden lah. Okey. Kemudian saiz. Okey, reka bentuk pembungkusan yang berlainan saiz dapat memberikan lebih banyak pilihan mengikut keperluan dan juga kehendak pengguna untuk mengelakkan pembaziran atau mengurangkan kuantiti makanan. Sebagai contoh, kita tengok pizza. Ada pelbagai saiz. Okey, kalau saiz kecil, so dia punya pembungkusan tu kecil. Sama juga dengan air Milo ni. Awak pernah tengok tak air Milo kotak? Ada yang bersaiz besar, ada saiz kecil. Ada yang saiz family. So awak boleh buat banyak pilihan supaya tidak membazir. Okey, so ini contoh lakaran reka bentuk makanan dan juga pembungkusan. Makanan inilah. Okey, tapi apa yang nak daripada reka bentuk makanan ni lah, dia perlu mencipta pembungkusan. Macam mana nak bungkus makanan ni? So dengan melakar reka bentuk pembungkusan. Mesti ada elemen, mesti ada prinsip. Okey, mesti ada dimensi, mesti 3D ni dan juga mesti ada label. Macam ni. Okey, mesti ada label. Bahan-bahan yang digunakan. Brown paper, stiker, color paper, ribbon. Okay. So awak kena label macam ni. Ini lakaran yang paling bagus dan paling tepat dan juga betul. Okey. Menghasilkan reka bentuk makanan. Antara faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum menghasilkan reka bentuk makanan ialah membentuk imej atau personality reka bentuk makanan berdasarkan cita rasa, ikut budaya, seni, elegan dan juga sophisticated. Okey, memilih bahan yang sesuai untuk mereka bentuk, pemilihan warna yang sesuai, okey, tidak melanggar tata susila agama dan juga kaum, okey, pemilihan saiz yang sesuai untuk bagi pilihan kepada pengguna, menggunakan peralatan yang sesuai dan juga pemilihan bekas hidangan yang sesuai dengan reka bentuk makanan yang dihasilkan. Semua kena ambil titik berat. Bila awak nak hasilkan sesuatu produk, awak dah kena fikir macam mana cara nak bungkus ini. Supaya kita deliver kepada customer puas hati. Okey, 5 perkara penting untuk mereka bentuk makanan dalam pinggan ataupun bekas. So ini contoh dia. 5 perkara penting kita akan tengok macam mana kita nak reka bentuk makanan dalam pinggan. Okey, yang pertama mesti ada keseimbangan. 2 atau 3 warna perlu digunakan untuk keseimbangan reka bentuk makanan dalam pinggan. Supaya tidak bosanlah kita tengok satu warna saja kan. Okey, yang kedua bentuk. Merancang pelbagai bentuk dan juga susunan ketinggian adalah sebagai satu variasi dalam reka bentuk makanan.
Tekstur. Okey, gabungan keseimbangan dan juga tekstur dalam pinggan sangat penting tetapi tidak terlalu banyak makanan yang digunakan. Yang keempat, saiz. Pastikan anda mengimbangi saiz hidangan dengan saiz pinggan yang ataupun bekas supaya tak berlebih-lebih ataupun tidak terlalu sedikit nampak. Rasa. Kita tidak dapat melihat rasa tetapi anda perlu tahu bagaimana gabungan-gabungan bahan untuk mendapatkan rasa unik dalam dalam mereka bentuk makanan. Sebenarnya reka bentuk makanan ni awak boleh ambil ilham daripada cerita MasterChef atau rancangan-rancangan makanan. Setiap bila habis saja mereka masak, semesti dia akan hidangkan. Tengok cara hidangan dia tu macam mana dia mereka bentuk makanan dalam pinggan tu dengan susu atur. Mesti ada kelima-lima elemen ni. Yang ni biasanya kalau awak pergi dekat hotel melalui cara hidangan personal, dia akan titik beratkan kelima-lima faktor ni. Okey, contoh, menghasilkan reka bentuk makanan dalam bekas. Okey, reka bentuk makanan yang dihasilkan pada makanan itu sendiri perlu dihasilkan berdasarkan lakaran yang dibuat. Maksudnya, sebelum awak nak hasilkan makanan, awak dah kena fikir macam mana nak buat lakaran yang cantik untuk makanan yang bakal dibuat. Sebab tu lakaran tu sangat penting. Ni sebagai contoh. Kita ada green cabbage, okay, kita ada strawberry dengan blueberry, kita ada carrot, okay, toasted pizza dengan apa tu? Hamburger sikit dengan cheese. So ini cara dia nak susun dalam bekas. Tadi dalam pinggan kan? So ini dalam bekas. Jadi hasilnya ialah macam ni. So awak nampak macam mana dia menghasilkan lakaran dan macam tu juga dah diterjemahkan kepada reality. So macam ni yang awak akan buat nanti Okey, menghasilkan reka bentuk makanan dan juga pembungkusan. Reka bentuk makanan yang dihasilkan pada makanan dan juga pembungkusan perlu dihasilkan berdasarkan lakaran yang dibuat. Macam tadi lah. So tadi kita tengok kepada makanan. Sekarang kita tengok kepada pembungkusan. Okey, so kita nak bungkus macam ni. Kita punya imajinasi, okey, saya nak buat pembungkusan macam ni. Lakarannya macam ni. So kita terjemahkan kepada reality. Ini dia punya kejadiannya. Kita lakarkan, so kita terjemahkan. Kita laksanakan lakaran yang kita buat. Okey, ada stiker, ada apa? Ada ribbon. Awak tengok sama kan? So ini yang juga awak akan buat nanti. Okey, menilai reka bentuk makanan yang dihasilkan. Okey, tujuan penilaian dia yang pertama untuk mengeksplorasi dan juga mengembangkan idea dalam mereka bentuk. Memilih bahan-bahan yang tepat, menggunakan peralatan dan juga teknik yang betul, menunjukkan inovasi dan juga kreatif. Kalau awak perasan, setiap satu produk mesti ada sentiasa ada kelainan. Tahun ni macam ni, tahun depan macam lain pula. So dia sentiasa buat inovasi supaya pelanggan pun ada pilihan dan juga tidak bosan. Okey, kriteria penilaian. So ini antara kriteria dia lah. Okey, kecenderungan inovasi, ada kandungan unsur simbolik, emosi, estetika dan juga penampilan, kecenderungan fungsi dan juga praktikal, kekuatan kualiti dan juga kebolehpasaran dan juga ergonomik. Okey, yang ni awak boleh baca. Okey, langkah penilaian yang pertama kita akan tengok lakaran perkembangan idea reka bentuk yang akan dibuat perlu mempunyai identiti sendiri dalam kecenderungan inovasi, kreativiti dan juga keaslian reka bentuk. Itu menunjukkan identiti. Okey, pemilihan bahan, alat dan juga teknik yang betul dapat menghasilkan reka bentuk makanan yang menarik. Okey, hasil terakhir reka bentuk makanan perlulah memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan, iaitu fungsi, estetika, ergonomi dan juga keselamatan serta nilai komersial. So ini antara langkah-langkah penilaian yang akan dibuat. Kita tengok contoh. Okey. Ini contoh lakaran yang dibuat. Okey, ini adalah contoh reka bentuk makanan dalam pinggan. So dia terjemahkan kepada realiti, ini rupa dia. Okey, sama ini contoh pembungkusan. Macam mana dia nak bungkus cengkodok ni. Cengkodok pisang ni. So ini cara pembungkusannya. So dihasilkan kepada yang reality sama dengan lakaran yang dibuat. Okey, ada prinsip, ada elemen, ada bahan-bahan yang digunakan dan juga ada label. Serta lukisannya mesti 3D. Ini contoh lagi. Ini adalah makanan. Yang ni dinyatakan elemen dan juga prinsip awak kena buat So ini contoh pembungkusan dia, lakaran pembungkusan. So diterjemahkan kepada yang betul, yang reality. Okey. Ini contoh juga yang antara pelajar-pelajar cikgu lah yang dah buat sebelum ni So cookies ni macam mana dia nak bungkus. So dia buat cookies, so dia buat contoh lukisan. Contoh lakaran. Okey, sama okey. Apa-apa mesti bermula dengan lakaran. Contoh yang ni. Ada elemen, ada prinsip, bahan dia tak nyatakan lagi. Sepatutnya dia label So ini adalah dia punya reka bentuk makanan, lakaran dia.
Okey, so inilah kadar pembungkusan. So terhasillah produk yang ingin dipasarkan. Ini pula sama. Okey, kita boleh tengok contoh. Ini adalah reka bentuk makanan. Ini adalah reka bentuk pembungkusan. So diterjemahkan kepada realiti, terhasillah produk yang ingin dipasarkan. Okey, so ini antara yang cikgu akan buatlah untuk menilai reka bentuk makanan yang telah dihasilkan. Macam mana markah dia dikira untuk bagi PBD kepada awak nanti. Okey, so sekian, terima kasih. Jika ada apa-apa persoalan, boleh tengok banyak kali video ni untuk awak faham dan tahu apa yang tujuan awak nak kena buat dan tujuan awak belajar topik ini. Okey, jika tak faham boleh tengok ulang-ulang ataupun boleh PM cikgu untuk bertanya apa-apa saja soalan. Okey, selamat menonton. Assalamualaikum.